Tapi sekarang dunia sudah berubah. Kalau tidak dibicara di Malaysia, mahkamah negara asing pun boleh bicara. Itulah sebab isu seperti kapal selam ini. Kita semua gelak. Kapal selam kita beli 1.4 bilion, tapi tak boleh selam air. Itu lebih daripada itu. Kapal selam tak boleh selam, itu isu satu dunia tahu. Tapi lebih teruk lagi, kita dapati mahkamah di Perancis boleh siasat satu perkara yang begitu serius, tapi rakyat Malaysia tidak tahu, tidak dimaklumkan tahap keseriusan dalam kes ini. Kes kapal selam bukan saja kita beli mahal, bukan saja sebab kapal selam itu tak boleh selam air, tapi lebih penting lagi ialah kita tahu dia melibatkan rasuah dan komisen yang begitu besar. Dan bila aduan ini dibawa ke Mahkamah Perancis, inilah tahap sistem demokrasi yang bertanggungjawab ini. Perancis tidak anggap ini adalah kes Malaysia. Dalam pembelian ini, Perancis yang banyak untung, yang bayar kepada Perancis, Malaysia. Tapi hakim di Perancis serta-merta buka kes, buka satu fail untuk siasat. Polis diarahkan untuk pergi syarikat kapal selam ini untuk rampas semua fail, semua fail yang ada dalam pejabat yang mengenai pembelian kapal selam Malaysia ini. Diambil dan mereka kaji 2 tahun. Selepas mereka siasat 2 tahun, terdapat 153 dokumen yang dipegang oleh hakim sekarang yang menyatakan ada bukti-bukti dan unsur-unsur rasuah dalam dokumen ini. Dan 2 orang hakim telah dilantik untuk membicarakan kes ini. Dalam 153 dokumen ini, semua pun kita belum dapat semua ini diterjemahkan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu kerana dokumen ini dalam bahasa Perancis. Kita belum tahu lagi. Tapi ada dokumen yang kita sudah tak kena pasti, dan kita sudah dapat maklum bahawa ada permintaan dari mantan Perdana Menteri pada waktu itu menuntut supaya bayaran 1 bilion US dollar sebagai komisen kalau pembelian kapal selam ini nak berjaya. Juga ada kertas siasatan yang menyatakan di Malaysia ini ada 2 puak tengah rebut untuk dapatkan projek submarin ini. Satu golongan yang diwakili oleh orang-orang tertentu yang dekat dengan mantan Menteri Kewangan Daim Zainuddin, dan satu orang lagi yang berkaitan dengan Menteri Pertahanan Najib Razak. Dan dalam kertas siasatan Perancis yang memberi laporan kepada syarikat kapal selam, mereka kata kalau nak bayar komisen, wang rasuah ini tak perlulah bayar kepada orang Daim lagi, kerana Daim tengah nak jatuh, tidak lagi dipercayai oleh Mahathir. Mahathir ini akan ikut cakap Najib. Untuk berdekat dengan Najib, kena pakai seorang orang tengah, namanya Razak Baginda. Dia orang kepercayaan Najib. Itu semua dalam kertas laporan kepada pengurusan, lembaga pengurusan kapal selam, yang dia menyatakan mereka kena bayar besar kepada orang-orang Najib ini, termasuk Razak Baginda. Dan satu kelebihan lagi, ini orang Perancis kata, kalau kita nak mempengaruhi Menteri Pertahanan pada waktu itu ialah Datuk Seri Najib, kita kena pakai Razak Baginda, kerana Razak Baginda isterinya baik dengan isteri Menteri Pertahanan, dan hanya melalui pengaruh isteri Najib projek ini akan terjadi. Itu kertas yang ditulis 2001. Orang Perancis sudah tahu kalau nak dapat projek kena baik dengan Rosmah. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah
kita rasa dalam kes rasuah ini bukan saja rugi kita dalam tahap dari segi kewangan, tetapi juga maruah negara kita. Boleh kita bayangkan kertas-kertas ini sekarang dipegang oleh orang asing, oleh hakim-hakim yang tidak ada kena-mengena dalam Malaysia. Sekarang mereka akan buka perbicaraan. Hakim sudah kena pasti 7 orang yang akan dipanggil sebagai saksi dari Malaysia ini. Razak Baginda sudah tentu. Seorang lagi isteri kepada Razak Baginda. Orang ketiga yang akan panggil ialah ini pegawai siasatan, seorang bekas polis yang membantu Atan Tuya ini, iaitu Bala Subramaniam, yang sekarang menyembunyikan diri di India kerana takut atas keselamatan beliau. Seorang lagi ayah kepada Atan Tuya yang dibunuh secara misteri oleh 2 orang ninja. Pembunuhan ini tidak ada motif. Dan ayah Atan Tuya juga akan dipanggil untuk memberi bukti kepada mahkamah. Kemudian kita akan panggil Menteri Pertahanan kita. Menteri Pertahanan sekarang lah, yang sebelum ini dia kata no problem, anytime saya boleh pergi Perancis. Sekarang pula kata apa buat masa, dah buang masa di Perancis ni. Dan seorang lagi ini menarik sekali, iaitu Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib juga akan merupakan salah seorang saksi. Ini kes pertama seorang Perdana Menteri dipanggil oleh mahkamah negara asing. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ceritakan ini bukan kerana saya rasa bangga. Sebenarnya saya rasa malu. Kenapa hakim di luar negara, sebuah kuasa asing, boleh membicarakan kes ini, padahal agensi kerajaan kita tidur. Dan bagi saya, kalau boleh, kita jangan bagi kes di Perancis ini berterusan. Saya harap satu cara saja kalau kita ingin kembalikan kes ini sebagai rakyat yang patriotik, sebagai rakyat yang cintakan negara ini, kita harap kes ini dibicarakan oleh hakim kita sendiri. Dan itu hanya satu cara. Tuan-tuan dan puan-puan, gunakan undi kita, pastikan Pakatan Rakyat menang Putrajaya. Dan kita akan tutup kes di Perancis, dan kita pastikan hakim dan mahkamah di Malaysia akan buka file ini, dan kita sebagai rakyat Malaysia akan bicarakan kes ini. Dan kita akan pastikan tidak ada seorang perasuah, tidak ada sesiapa yang curi wang rakyat ini dibebaskan. Itulah sebab saya rasa sangat penting sebagai kita rakyat Malaysia, kita harus pastikan kita menentukan nasib kita sendiri.